negara yang berpendapatan tinggi. Ya. Peruntukan yang tinggi dan projek mega yang disalurkan ke Sabah amalah dialu-alukan. Peruntukan yang banyak di luar bandar, terutamanya di air dan elektrik, jalan raya di luar bandar, amalah dialukan. Ini bukanlah satu yang baru, tetapi kami masih memerlukan peruntukan ini untuk menaik tarafkan hidup luar bandar. Cuma saya rasalah, ini pendapat saya rasa pemantauan yang berterusan dan perancangan yang rapi amalah diperlukan supaya projek-projek mega dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna di Sabah. Okay. Selain itu, saya berasa tenaga berkemahiran amalah diperlukan di Sabah supaya kami boleh melaksanakan projek-projek mega ini. Justru itu saya rasa pendidikan yang bercirikan berkemahiran tinggi amalah diperlukan. Latihan perindustrian, latihan soft skills, latihan sambil belajar amalah diperlukan untuk melahirkan pasaran tenaga buruh yang berinovasi dan berkemahiran tinggi untuk mendapatkan dan seterusnya meneruskan usaha negara untuk melahirkan produktiviti negara yang tinggi dan seterusnya menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Ya, baik. Terima kasih Cik Ting. Kita akan dari semasa ke semasa berlintas langsung ke Sabah dan saya kembali kepada Profesor Dr. Muhammad Fauzi Muhammad Jani. Ya, kalau kita nyatakan di sini temanya tadi transformasi ke arah negara maju berpendapatan tinggi. Jadi di sini ya Prof, di mana agaknya transformasi yang kita nampak kalau dari segi pembentangan yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi? Apa yang saya lihat ialah dia hanyalah satu pengukuhan. Pengukuhan pada apa yang telah dirancangkan dan memperincikan dan mempergiatkan sektor swasta itu melalui gabungan kerajaan dan swasta. Saya rasa itu adalah asas. Itu sebabnya mungkin di peringkat awal diberikan penekanan ataupun untuk dibangunkan semula sektor swasta itu ada penting. Tapi yang seperti mana Datuk Saleh katakan tadi, satu perkara yang diberi tumpuan ialah pembentukan dana modal itu yang amat penting digarap, dibangunkan untuk keperluan ekonomi tempatan. Yang mana kita, saya rasa dalam keadaan semasa memerlukan itu, dan harapan saya rasa melalui koridor-koridor yang dibangunkan ini dapat membangun, menarik dan pelabur luar. Dan saya rasa apa yang sedang dilakukan dalam rancangan bajet yang 10 ini adalah untuk menggerakkan itu. Dan ini akan membawa ataupun menarik pelabur-pelabur asing berminat. Saya ingin mensarankanlah projek-projek yang ini memang akan membangun, tapi kita perlu ada satu perancangan yang lebih panjang, lebih nyata, lebih jelas supaya pelabur-pelabur asing ni begitu kukuh dan yakin dalam pembangunan tersebut. Apa yang telah dinyatakan di koridor Iskandar, wilayah Iskandar dan sebagainya itu adalah tapi saya pada perkiraan awal saya lah subsidi yang akan diberikan tidak akan banyak berubah. Sedangkan transformasi kita memerlukan peralihan itu. Dalam hemat saya, dalam penelitian saya, aspek petroleum ni, minyak ni agak-agak sama lagi bagaimana kita perlu tangani.
sebab kita telah dijanjikan dulu tentang satu skim yang akan meneliti perkara ini. Pada pandangan saya di peringkat tahap harga minyak sekarang di kadar 83 US dollar untuk setung, dan ini telah peningkatannya agak lembab, tetapi ia yakin akan naik. Dan saya rasa autumn is coming, winter dan sebagainya, ini akan ada pergerakan ke atas. Atau isu tersebut perlu ditangani sebab ini telah lama sangat, saya rasa. Dari segi food security, pertanian telah diperuntukkan 36. Saya rasa saya inginkan apa yang saya harapkan dalam bajet ni, iaitu satu penyerahan terhadap peranan pertanian dalam mengukuhkan sektor E&E itu. Dan kita ada dua sektor yang perlu diperbagaikan. Sebab ransangan di luar tu, perubahan di luar tu begitu ketara sekali yang memerlukan itu. Okey, sebelum saya bersama dengan saudara K. Sena Segarannya, saya nak tanya satu lagi perkara mengenai industri kreatif ni, Prof, ya, di mana telah pun dinyatakan sejumlah RM200 juta disediakan untuk perolehan hasil kreatif seperti filem, drama, dokumentari, keluaran ni semua. Jadi bagaimana? Ya, saya rasa apa yang pelajaran yang boleh kita dapati di Taiwan, Korea, mereka telah masuk industri kreatif ni lama dah. Dan apa yang kita lihat ialah dia dapat menjana pertumbuhan pekerjaan yang begitu pesat. Dan apa yang kita lihat, ini adalah satu bidang yang menyelaras bidang sains dan juga bidang-bidang kemahiran dalam sosial. Dan impaknya saya rasa begitu akan amat berkesan sekali. Kalau kita perhatikan, kita sedang beralih daripada dari segi ICT, daripada hardware kepada software. Satu yang software ini melibatkan penglibatan bukan saja kepakaran dalam teknologi dan sebagainya, tapi juga melibatkan social psychology, art, kreativiti dan sebagainya. So saya rasa ini amat tepat pada masanya, dan kita perlu mengambil peluang ini secepat mungkin. Dan sektor-sektor IKS yang berkaitan ni perlu segera dibangunkan dan dibuka ruang untuk multimedia dan sebagainya. Dan dalam hal ini sektor swasta sebenarnya memainkan peranan penting dalam sektor industri kreatif. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Hello. Ya, selamat petang. Selamat petang. Siapa di talian? Encik Malaysia dari Sabah. Okey, silakan pandangan atau soalan. Okey, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Yang pertama, kenapa bajet kali ini tidak memberi penekanan menyeluruh kepada penjawat awam yang mana dapat menikmati apa yang dinamakan kemudahan ataupun kesenangan. Tadi telah disebut dalam bajet untuk wanita, dah pun ada wanita yang mengandung. Kalau tak mengandung, tak dapat kemudahan. Lepas tu yang untuk mengurus anak-anak sekolah 500. Jadi 500 tu untuk yang sudah berkeluarga, yang sudah beranak saja ataupun menyeluruh. Dan yang ketiga, apa pendapat para panelis kita ni tentang kenaikan gaji yang tidak diumumkan oleh kerajaan pada kali kedua yang dibentang oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, baik. Terima kasih saudara Malisi daripada Sabah. Okey, saya tertarik dengan soalan yang ketiga tadi. Di mana sebelum pembentaran bajet kita telah pun menyatakan mengenai perkara itu, gaji minimum. Dan dalam pengumuman bajet terbentang tadi, Yang Berhormat Menteri menyatakan telah pun akan menubuhkan Majlis Konsultasi Gaji Negara. Okey, jadi saya minta Datuk Salim Majid terlebih dahulu. Ya, ini menunjukkan bahawasanya perkara tetap berkaitan macam kita cakap tadi, berkaitan dengan gaji minimum ni perlu diberikan penelitian. Itu sebabnya kerajaan telah menubuhkan majlis konsultansi ini. Dan saya percaya tujuan konsultansi ini adalah untuk membawa masuk beberapa pihak sebelum sesuatu keputusan dibuat. Kerana mereka sedar berapa kadar gaji orang pengawal keselamatan dan sebagainya. Itu satu perkara yang kerajaan sedar.
Tetapi sebelum sesuatu keputusan dibuat, saya rasa perlu